insyaAllah kita harap panjang kesilaturahim kita. Dan saya bukanlah terdiri pada seorang alim ulama. Saya hanya seorang penceramah kerana dibesarkan ataupun dibiasakan daripada umur 25 tahun kerja dengan tabung haji, kerja ceramah saja. Jadi lama sangat dah, sampai 45 tahun lebih. Jadi berasa macam biasalah. Tapi bukan orang alim ya, bukan ulama. Hanya saya seekor ular dalam semak, itu saja. Bukan ulama. Alhamdulillah, hari ini kita tidak mempunyai satu tajuk yang tertentu, kerana dalam kepala saya masih mengingati hari besok Merdeka. Merdeka esok kan? Habis orang di kawasan Samban 3 ni sambut Merdeka dekat mana? Rumah. Di mana sambut Merdeka? Surau jalan. Kalau sambut Maulid Rasul boleh tak selawat Merdeka ni, nak selawat apa? Saya nak menguatkan akidah Islam dalam diri kita dengan saya mengambil ayat Quran yang Allah SWT menggambarkan Rasulullah dan pengikutnya siapa. Kalau kita dapat paham yang ni, betul kita mengikut Rasulullah SAW. Kalau tidak, jangan harap. Itu tidak, jangan harap. Jangan harap kata mati besok kita nak selamat di kubur, jangan harap. Kan? Sebab tu surah macam kita ni selalu kena ada ceramah-ceramah, kena ada tazkirah-tazkirah. Kerja kita mengingati saja. Kena mengingati Allah SWT dengan ni. Ada ayat Quran yang menyebut kita kena bersyukurlah mudah wa kiaman. Ya. Jika maupun mudah kena sebut nama Allah, berdiri duduk kena sebut nama Allah. Jadi kita ambil dulu simpul yang Allah bagi kepada kita mengenai siapa umat Rasulullah SAW. Kata dia, Bismillahirrahmanirrahim, Muhammadun Rasulullah. Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Jadi Allah mengaku bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh dia. Bila kita mengucap syahadat pun kita mengaku bahawa Nabi Muhammad pesuruh Allah. Dan Allah kata Muhammad Rasulullah, Muhammad pesuruh Allah. Bila pesuruh Allah, pesuruh aku, kamu kena jadi pengikut dia, betul. Cara dia kata Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar. Orang yang bersama dengan Rasulullah itu sangat tegas dengan orang kafir. Tegas orang kafir, bukan memusuh orang kafir, bukan orang kafir zimmi yang duduk dengan kita perang dia tak boleh. Dia kena bebaskan, dia nak beragama dia agama lah, tapi kena tegas dengan dia. Apa contoh tegas? Jangan dia usir agama Islam. Jadi dalam ayat ini dia pesan Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar, tegas dengan kafir. Jangan bagi peluang dia menghina orang Islam. Sedangkan walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar ruhama, berkasih sayang bersama mereka. Bila kita tengok kasih sayang bersama dengan kita tengok di taman kita ni ada berapa ramai umat Islam. Ada dah di sana tempat beribadat, ada surah An-Nur. Berapa ramai orang yang datang sembahyang. Itu ayat Quran disebut. Ruhama, berkasih sayang bersama mereka dengan cara sembahyang berjemaah. Alaikum bil jamaah masyadda syadda bina. Selagi kita tak sembahyang ramai-ramai, orang kafir akan merendahkan kita. Apa dah buat surau pun, bukan pergi sembahyang pun. Azan buat tu, kalau buat lain tak azan. Buat keramaian apa tak nak, marilah ke dalam marilah ke dalam kemah kami. Tak. Dia hanya main lagu-lagu itu saja. Tapi dia tidak diwajibkan untuk azan. Macam dalam Islam sama nak sembahyang kena azan. Kita panggil hayya 'alas solah, pergi sembahyang. Ada orang jiran surau pun tak mau sembahyang. Saya terpaksa nak cakap lah, sebab Nabi kata alaikum bil jamaah masyadda syadda bina. Anda hendaklah bersatu padu sembahyang jemaah. Bila kita sembahyang jemaah, orang kafir tengok, wah ini Islam cukup kuat di kawasan ni, orang sembahyang jemaah. Cuba tengok di masjid Tabarruk, sembahyang subuh macam sembahyang jemaah. Ini sebuah masjid di Tabarruk, pergilah tengok. Punya hebatnya kekuatan masjid dia. Kalau orang miskin ni lalu saja cerita kata ni dan sebuku berat dia bagi. Ustaz kan nak makan tu duduklah makanlah, tak larat makan. Punyalah bagus masjid di Tabarruk. Ada lagi satu masjid
di tempat lain. Di seberang Perai ada, di Perak ada dalam negeri itu ada saja masjid yang betul-betul buat ikut sunnah Rasul. Sebab dalam dia kata walladzina mawasyidan perruhama, kasih sayang sama mereka. Nak tunjuk kasih sayang bersama dengan Rasulullah ni ialah tengok sembahyang jemaahnya. Kalau sembahyang jemaah, tentu penduduk Islam di kawasan itu kasih sayang sama mereka. Sebab kita tak boleh tunjuk kasih sayang kita hanya ketika kenduri kahwin saja, tak boleh. Kenduri kahwin semua ramai. Semua orang pakai nak beri pertolongan. Tapi tak sembahyang tak nak. Saya cakap macam ni sebab begini satu je. Kita tak mau mari sembahyang. Panggil, dengar ada telinga. Walahum adzanul la yasma'una biha walam a'yunul la yubsiruna biha. Mereka itu diberi telinga boleh dengar tak mau dengar. Diberi mata suruh pandang tak mau pandang. Ulaika kalan'am, mereka berpuluh juta buat. Tapi sembahyang berapa orang? Ini yang saya cakap tadi. Malulah kita kepada bangsa lain. Nak ambil tapak masjid seluas-luasnya, buat bangunan besar-besar sampai 10 juta. Tapi orang sembahyang 5 orang. Nak kata tak ada orang tu, kalau tengah hari tu tak apalah, pergi kerja malam pun tak ada. Takkan tak ada masalah. So nak sembahyang maghrib kat masjid. Kalau tak sembahyang, orang-orang kafir dia seronok kata, orang Islam boleh main kat mereka. Buat masjid besar-besar ni rugi habis 7 juta, 8 juta. Tak ada siapa apa pakai. Kan? Jadi tak sedap lah dengar. Ni hadis cakap. Ya'muruna masajidahu wa hiya qurubun min zikrillah. Tapi kosong, tidak ada orang yang mengingati Allah dalamnya. Syarru ahli dzalika zaman. Buruknya ahli-ahli pada zaman ini. Hingga sampai ulama minhum takhrujul fitanu wa ilaihi ta'udu. Ulama mereka pun tak berani nak cakap benar, tak berani. Sekarang tak boleh cakap. Ulama cakap ada 3 hal. Raja, res dan apa lagi satu? Religion, agama. Tak boleh cakap agama, tak boleh komen raja. Raja yang jaga agama ni tak boleh komen. Komen you kena. Bukan nak hina raja. Kalau boleh nak pesanlah raja kena tolonglah ingat kepada umat Islam ni. Tak boleh, kita tak boleh pesan ke atas. Atas turun ke bawah boleh. Jadi saya pun tak faham lah. Agama Islam, agama resmi negara duduk tak mana. Muncullah ada perlembagaan raja menjadi tonggak kepada agama sesebuah negeri. Tapi sejauh mana yang boleh para ahli ulama dekat dengan raja ni dan meminta raja keluarkan perintah apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat. Kan? Sekarang ni dah tak boleh dah, raja pun suka. Jangan sentuh pasal raja, jangan sentuh pasal agama, jangan sentuh pasal bangsa. Tak boleh. Semua itu bercanggah dengan Al-Quran. Pasal Al-Quran kata apa? Pasal bangsa. Hadis kata apa? Nabi kata ad-damu bidami yajri, al-jinsu bil-jinsi walau najisan. Sifat manusia ni dia kata ad-damu bidami yajri. Darah keturunan satu kelompok keluarga akan berlarian, dia pergi mana pun dia akan ingat pada keluarga dia. Darah demi darah yang mengalir asal daripada asal usul dia. Ad-damu bidami yajri. Itulah darah yang lari dalam tubuh itu, walaupun nikah dengan orang lain pun tak boleh, dia tetap juga keluarga dia ada asalnya. Ada tok nenek moyang dia daripada satu lain. Al-jinsu bil-jinsi wala najisan. Mereka akan berbangga dengan bangsa mereka walaupun bangsa mereka najis. Itu Nabi ingat kepada kita, tak boleh lari. Tak boleh lari sama sekali daripada melaksanakan tugas-tugas agama, pertahankan bangsa, pertahankan. Raja tu tengoklah, raja pun kena pertahankan juga sebab dalam perlembagaan Malaysia ni raja tonggak agama. Kalau tak ada raja, kalau habis kalau hapuslah raja Melayu ni habis. Sebab itu kata Ustaz Somai dari Indonesia, dia jumpa dengan
Profesor Arif yang bercakap kat TV tu, dia yang mengajar universiti, dia kata apa, dia nak balik ke ni, dia ada satu perjumpaan sebelum buat zikir di Kuala Lumpur tu. Sebelum tu 3 bulan, masa itu dia tak boleh masuk ke Singapura. Dia tak boleh masuk ke Singapura. Orang Malaysia ambil sepatah, ambil dia bawa lari ke ni, pergi ke Terengganu. Dia ceramah ke Terengganu, ramai orang dekat 100,000. Tapi senyap, tak iklan apa-apa, tapi orang ramai. Maka dekat nak balik, dia singgah ke airport, dia telefon Dr. Arif. Dia kata, doktor datang jumpa saya, mustahak saya nak cakap ni. Saya takut saya tak boleh masuk Malaysia lagi, sebab dia cakap lepas harga. Dia cakap lepas benda agama. Kata, bila Dr. Arif jumpa dia, apa hal? Dia kata, Inta sebagai seorang penceramah, seorang PhD dalam agama, penceramah agama, muncul dari radio televisi di Malaysia ni bagus-bagus, cantik. Sebab Malaysia ni terlalu ramai sangat orang bukan Islam, biar kamu seorang padanya menyampaikan. Tapi kami umat Islam di ni ada 238 juta. 238 juta. Kita sini baru 16 juta. Dia 238 juta. Tapi sayang, Islam di pesantren masing-masing ikut ulama mereka yang terdahulu buat apa buatlah. Mengapa? Tidak ada kawalan. Dia nak mengajar apa aja lah pasal tidak ada undang-undang mengawal agama mereka. Di Malaysia tak boleh. Di Malaysia ada raja, di bawah raja ada jabatan agama Islam. Di tempat mereka tidak ada jabatan agama Islam. Dia ada jabatan nikah kahwin sahaja. Pasal hukum makam ni tak ada. Nak you kena rujuk kepada ulama. Dia ada dua kumpulan. Satu dipanggil Ahmadiyah, satu dipanggil Nahdlatul Ulama. Itu saja. Dua aja rujuk. Orang alim dalam tu yang boleh memberikan. Habis kalau kita pergi Ahmadiyah, dia dah merit kepada mazhab Wahabi. Ahmadiyah dia pergi mazhab Wahabi. Jangan banyak benda yang tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh. Kan? Macam dipilih lah. Itu kadang tak sesuai dengan kita. Kalau itu ikut orang lagi, banyak tak akan buat amal ibadat tamaan. Tak akan buat. Orang tak buat. Jadi anak ikut macam ini ni, hanya ada Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama pula bercanggah juga seperti antara mereka. Kerana tidak ada kawalan daripada sebuah puasa seperti Jabatan Agama Islam dan sebagainya. Kita sini tak boleh. Kita hanya ada enakmen dalam Jabatan Agama Islam. Hingga sampai nak ceramah agama macam saya kena dapat tauliah, tak boleh bercakap, tak boleh ni. Habis anak murid kita yang kita hantar pergi belajar di Matak Tahfiz, jadi orang alim, hafal Quran, tak boleh terjemah Quran, takut sensitif, takut kena kait dengan orang lain. Habis Quran tu baca separuh lah. Maka Quran tanya, apa tu minu Nabi ba'dil kita bila takuru Nabi ba'd. Wa ma jazaa'u man yaf'al dzalika illa khizyun fid dunya wal akhirah. Kan? Adakah kita beriman berseparuh Al-Quran, ada lain tak beriman? Inilah amal yang berlaku sekarang. Separuh yang kita beriman dengan Al-Quran. Sembahyang jemaah tentu ada. Tapi kalau dalam masuk menghormati kafir semua, tak boleh. Jangan lawan kafir walaupun kafir telan kita macam-macam. Saya bukan nak ceramah dalam surah ni dalam atas dasar masjid. Saya nak cerita pasal nak jaga akidah kita. Mengapa? Kita takut jadi macam ni lah. Ulama uhum minhum takrujul fitan. Ulama mereka melahirkan fitnah. Ulama melahirkan fitnah. Takut. Baru ni saya buka apa nama ni handphone. Tengok di dalam apa nama Facebook keluar seorang pensyarah PhD di Universiti Kebangsaan Malaysia. Dia kata apa tak? Dia kata apa? Walaupun tak kena-mena sikit dengan ceramah ni, tapi saya nak sebutlah. Saya takut jadi ulama macam ni. PhD tu agama, dia mengajar jadi pensyarah agama di UKM. Dia kata sekarang mana-mana orang yang pergi menunaikan umrah di Mekah, apabila mereka habis umrah, jika mereka hendak melakukan tawaf sunat, wajib kena pakai ihram. Diberi peraturan oleh Kerajaan Saudi pakai ihram. Sebab dia nak mengawal jangan terlalu ramai sangat orang di bawah tu. Kalau tak pakai ihram, semua orang pakai nak pergi sembahyang di bawah, mengganggu orang tawaf. Jadi sekarang ni hanya orang tawaf tu dianggap sebagai orang yang berumrah.
Maka sesiapa yang pakai ihram pergi buat tawaf sunat tetapi tak berniat ihram, maka dia telah berbohong di depan Allah. Pasal berbohong, dia pakai ihram tapi dia tak berumrah, hanya nak pergi tawaf sunat saja. Maka dia berbohong di depan apa namanya Kaabah, di depan Allah betul. Dia telah berbohong. Berbohong ni hadis kata man ghasya falaysa minni. Nabi kata siapa berbohong dia bukan umat aku. Maka orang ini selayaknya tak jadi umat Rasulullah SAW. Aduh, saya bengang. Ngapalah PhD begini bodoh. Itu saya punya anggapan. PhD bodoh pergi tawaf pakai ihram membohongi Allah di depan Kaabah. Lepas itu Nabi tak kena kumat. Saya kata ini melampau ni. Saya umur 70 lebih dah. Kalau nak kena tanya, nak kena mati, nak kena boh lah, kat boh lah. Saya ambil ini sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Doktor, Tuan Doktor PhD sekarang ni mengajar sebagai dekan di fakulti agama. Bila doktor kata orang pergi tawaf pakai ihram, berbohong dengan Allah di depan Kaabah dan berbohong Nabi tak ngaku umat, dari mana hukum doktor ambil? Saya 40 tahun lebih berceramah agama, sekarang baru ada peraturan nak pergi tawaf kena pakai ihram. Kita bukannya Arab Saudi bukan larang bukan melarang orang pergi tawaf tu diwajibkan kena berniat ihram umrah. Dia kata nak tawaf kena pakai ihram saja. Jadi orang nak pergi ke Kaabah satu tu saja. Tawaf pun bukan macam semayang, kena pergi depan Kaabah satu tu saja. Kalau dia nak pergi buat umrah banyak kali, berapa teruk dia nak kena pergi jalan Tan'im, pakai apa semua, ulang balik. Ini kena pergi tawaf, dia nak turun semayang tu nak pergi tawaf, dia ada pakai ihram. Akhtiar untuk dapat tawaf. Sebab ini menepati ayat Quran 124 surah Al-Baqarah. Kenapa? Waja'alna al-baita masabatan linnas wa amna wattakhadhu min maqami Ibrahim musalla. Kan? Wahidna ila Ibrahim wa Ismail wahidna ila Ibrahim wa Ismail apa dia kata pada tu, kami telah menyuruh mengarah kepada Ibrahim dan Ismail antahira baiti, bersih ke mana li taifin, untuk orang tertawaf. Kalau Quran kata Baitullah disediakan untuk orang tertawaf, mengapa doktor larang orang tak boleh tawaf? Kalau tawaf berbohong dengan Allah. Sila jawab. Sebab saya ni tiap-tiap minggu berceramah kepada 400 orang peserta umrah. Saya nak sampai kepada mereka, nak pakai kalau betul hukum yang macam tu. Saya nak cakap ini doktor daripada universiti cakap macam ni, jangan pergi tawaf pakai ihram, berdosa dan nanti Nabi tak mengumat. Sila jawab, saya nak dengar. Duduk 2 hari tak jawab tak. Saya tekan balik doktor, tolonglah jawab. Pasal doktor tak mengeluarkan hukum, tak ikut Al-Quran. Ikutlah Al-Quran, pakailah kaedah. Kan? Tak jawab. Kita takut jadi apa yang dikatakan ulama umin huyuk rujul fitan. Ulama mereka melahirkan fitnah-fitnah. Kita takut. Itu saja. Bukan apa nak kena tengok dulu. Kena tengok itu baru satu ni. Ada banyak lagi. Jadi ustaz selebriti keluar TV, pergi bawa orang pergi menunaikan umrah, tak niat ihram pada kapal terbang. Ini sekali dengan saya, tak niat ihram pada kapal terbang. Bulan 4, 40 orang ikut dia. Pasal selebriti tu cakap kat TV, turun nak kutip barang apa semua, nak pungut barang. Saya kata ramai juga, dekat 20 orang lebih, 28 orang lelaki tak pakai ihram. Saya kata ni kumpulan mana ni? Tengah-tengah duk tanya isteri saya, datang 2 orang, suami isteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sama dengan kita tu bang, sama, tapi saya duduk depan sikit. Hantar macam mana akan dapat rezeki, duduk depan sikit. Saya kata macam mana ni, bawa orang kan? Oh, ada 40 orang buat saya ni. Dia mengaku 40 orang dengan saya ni. Saya kata, mengapa tak pakai ihram? Tuan pun tak pakai ihram. Dia kata, ustaz tu, dia cakap dengan mulut dia, ustaz tu kata kena boleh niat Islam menjedak. Saya kata, tuan,
Tuan dengar tak? Sejam kita belum mendarat, 4 kali pengumuman dibuat oleh penerbangan Saudi. Tuan-tuan, ladies and gentlemen, another 1 hour will cross the Mecca. Could you prepare your niat please? 2,5 jam lagi. Another half an hour we will cross the Mecca. Could you prepare your niat? 20 minit lagi. 20 minit ke 10 minit. Cakap lagi. 3 dah. Kalau dah 3 kali cakap, mesti kena niat di Mecca. Lepas tu lagi 5 minit. Now we are crossing the Mecca already. After that, no more niat. Lepas tu landing turun, kita kutip barang. Saya kata, tuan, 4 kali dia ingatkan kita, artinya wajib berniat di Mecca. Kalau kita nak pergi buat umrah, Nabi kata orang datang daripada kawasan timur lalu Yalamlam, maka mikatnya Yalamlam, di mana tempat dia lalu. Tapi dia kata, ustaz tu cakap, kata apa nama ni, boleh niat di Jeddah. Mana ada lah dia kata Jeddah jadi tempat mikat. Maka saya nak sebut segini, tuan berdosa. Tuan nak pergi buat umrah, nak dapat pahala kan nak dosa. Nak pahala tak boleh, tuan berdosa dulu lagi. Pasal kita ikut Nabi. Wa ma atakumul rasulu fakhudhuhu wa man nahakum anhu fatuhu. Apa yang diperintah oleh Rasul buat, yang ditegak jangan. Sekarang Nabi pesan nak pergi umrah kena niat di Mekah. Kalau tak niat jangan pergi. Kalau pergi ambil dosa, terus pergi. Habis dah turun ke Jeddah dah. Kalau nak selamat, ambil bas pergi ke Taif. Pergi ke Taif, sampai di Taif semua duduk, petangkan balik sehingga di Kono Manazil, mandi sunat ihram, tak nak pakai ihram pada pukul 4 petang balik, tak berdosa. Kalau masuk juga dengan ini, berdosa dan tiap-tiap orang kena sembelih seekor kambing. Dia tanya, nak sembelih di mana? Sembelih di leher lah. Nak sembelih di mana? Sembelih seekor kambing di Mekah. Seekor kambing harga 500 kali 40 orang, 20,000. 20,000 tu lah you untung bawa orang 40 orang tu. Habis kena korban kat dia. Kalau tak buat tak boleh, itu hak Allah. Sama dia buat umrah. Dia pun pergi disir dekat ustaz tu. Ustaz pun tengok anggur saya daripada jauh aja. Dia ada cakap sikit, saya dengar lah. Dia kata surah pada Allah, surah pada. Dia kata macam tu je. Surah pada Allah, kau pergi ceramah orang tak betul. Kita takut. Hadis ni pesan awal lagi dah. Mengapa ustaz-ustaz ni tak baca hadis ni? Kan? Jadi ulama suruh apa? Ni kita takut. Sebab itu kita ambil balik ayat Quran yang saya sebut tadi. Nanti kena bagi in kat saya nak berhenti. Saya ni bila dah dapat aiskrim ni payah nak berhenti. Kan? Dia nak cakap je, nak bagi ambil. Kan tajuk dia. Jadi kita ambil balik apa yang saya nak pesan tadi. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaa'ul 'alal kuffar ruhama, pun kasih sayang sama mereka, bukan pemusuhan. Antara kita kasih sayang, menunjuk kasih sayang mereka, sama-sama rukuk, sama-sama sujud. Sebab dalam ayat ni kata ruhama pun taruh kedudukan sujadah. Kalau kamu tengok Muhammad sama-sama rukuk, sama-sama sujud, taruh kedudukan sujadah. Baik, itu satu lagi, umat Nabi Muhammad ni rajin, ya bertabuna fadlan min Allah. Mereka rajin mencari kelebihan yang Allah punya pada mereka. Cari. Ya bertahu nak fadlan min Allah wa ridwana. Bila dia dapat rezeki pada Allah, dapat rezeki dengan penuh redha Allah. Kalau Allah tak redha, rezeki itu jadi haram. Dia ada haram halal dalam cari rezeki ni. Nipu tak boleh, rasuah tak boleh. Kita pegawai Islam besar mana pangkat duduk di atas, rasuah angkat dekat hari rasuah. Apa keteruk sangat ni orang Islam ni? Kita tengok pun Cina-Cina kaya-kaya tak pernah pula hebat sangat rasuah macam kita bila kerja di ni. Kalau mereka ambil rasuah juga mungkin pandai cari jalan lari kot. Tapi yang kita Melayu ni memang kena punya lah. Jadi ini memalukan sangat-sangat. Betul lah kajian nak menghapuskan rasuah tu, kita suka sangat-sangat. Tapi soalnya yang terlibat dengan rasuah saja pun mengapa duduk dalam kajian pula tak jadi apa juga. Kalau kita sebut tentulah orang marah. Kalau orang repotkan kajian, saya tak boleh ceramah lagi dalam bab ni. Tapi masalah semua orang tu saya tak cakap, semua orang tahu.
nak hapus rasuah, tapi ambil rasuah bubuh di tempat yang nak menghapus rasuah. Di Singapura tu, seorang menteri baru disyaki terlibat dengan satu kekecohan, bukan penipuan lagi pun, berhenti. Belum pergi mahkamah lu, baru ada laporan mengatakan dia buat tak betul. Perdana Menteri mana? Engkau berhenti, jangan jadi menteri. Kita sini yang berpuluh-puluh kes, wah, tadi kata apa? Tadi tegur kan? Tak boleh kena tarik, tak boleh ceramah lagi, duduk di rumah je lah. Kan? Pasal kita takut. Yang saya nak sebut macam ni sebab lantaklah hadapan atas tu lantak. Ni kita yang orang bawah ni, apa kita nak buat? Ruhama ubadan taroh berukaan sujadah. Kita kena rajin rukuk dan sujud. Sima humpi wujudihim min asal sujud. Hingga sampai tanda dia suka sujud tu ada kesan pada wajah mereka. Macam kita ni ada sokok putih, azan datang, itu tanda-tanda dia. Tapi soal yang saya sebut tadi, berapa ramai? Berapa penduduk di kawasan 3 ni? Berapa ramai? Ada berapa ribu? Surau kita yang besar ni, mengapa banyak kosong? Pasal dia kata ni, masajiduhum amiratun kharabun min adillah. Surau masjid mereka besar-besar tapi kosong. Disebut dulu lagi dah sebut dah. Jadi kita lah orang-orang yang jenis hidup macam saya lagi nak peringatkan, kalau orang lain tak sempat nak jumpa kitab macam ini, tak terbaca pula nanti pada masa akan datang, saya yang masih hidup saya cakap dulu lah supaya kita boleh pesan kat orang lain. Okey, kata Datuk Ismail Kamus, kalau kita nak hidup sebagai seorang Islam yang baik, dia kata selain daripada kita melaksanakan seluruh rukun Islam 5 perkara itu, dalam hidupan harian kita buat 4 perkara, dia kata. Saya suka Datuk Ismail Kamus ni bukan pasal apa. Pasal dia pergi ke mana dia bawa kamus. Orang lain bawa, saya bawa cengah aja, dia bawa kamus. Jadi dia ada bawa kamus, bawa kitab tu besar lah, kamus tu besar. Dia kata apa? Dalam penghidupan kita, pertama sembahyang jangan tinggal sama sekali. Jangan tinggal sama sekali. Yang kedua, banyak bersedekah. Banyak bersedekah. Ketiga, selawat Nabi. Jangan lupa selawat Nabi. Kalau nak syafaat Nabi, jangan lupa selawat. Sampai dia baca hadis. Hadis Nabi kata, man sholla alayya sholatan sallallahu alaihi wasallam. Man sholla alayya sholatan sallallahu alaihi mi'atan. Wa man sholla alayya mi'atan wajabat lahu syafaati atau kama qala. Maksudnya Nabi kata, siapa selawat kepada aku sekali, Allah selawat kepada dia balik 10 kali. 10 kali ganda Allah selawat balik kepada orang yang selawat kepada Nabi. Siapa selawat kepada Nabi 10 kali, Allah selawat balik kepada 100 kali, ganda 10. Dan dalam satu tempoh, siapa selawat kepada saya 100 kali, kepada Nabi 100 kali, wajabat lahu syafaati. Wajib dia menerima syafaatku. Terima syafaat Allah, masuk surga Allah. Kenapa? Ini sikit nak cerita pasal pada masyarakat. Di padang mahsyar besok, dia ada 3 kompartmen. Bila jadi kiamat, apa tak ada alam, tak ada apa, tak ada Allah saja. Kemudian Allah panggil Israfil tiup sangkakala, pinjam saxophone daripada Ahmad Nawab. Teng, terus jadi alam baru, alam mahsyar. Jadi alam, jadi terus jadi tanah selebor-lebornya. Tapi tanah ini bukan bulat macam bumi. Dia apa nama ni, dia kita panggil apa, mendatar saja, dia tak bulat. Kemudian tiup lagi sekali sangkakala, awan-awan bergelimpangan di atas langit, gelap di atas. Manusia tak ada lagi, tapi malaikat dah ada dah. Malaikat, sebab malaikat dia tak ada jasad, dia diwujudkan, dia berupa nyawa saja, dihidupkan nyawanya oleh Allah SWT. Dia ada dan diarahkan oleh Allah SWT. Malaikat tentu khususnya Israfil, kerja dia tiup sunai je sangkakala. Bila tiup dah jadi awan banyak semua. Allah kata panggil malaikat mana yang menurunkan hujan.
Mikael kan, Jibril, Mikael kan, Mikael panggil hujan turun, Mikael pun panggil hujan turun hujan turun banyak, padang masyarakat penuh dengan air, tetapi airnya pekat, iaitu air mani, pekat. Maka Allah kata kun fayakun, jadi maka jadilah, jadi apa orang, jadi kita. Rupanya segala daging, darah, tulang, temulang kita semua duduk dalam itu. Bila kun fayakun, zat kita, DNA kita tu semua jadi kita lah. Jadilah bakat jadi habis semua. Beratus ribu juta orang dalam tu. Seluruh orang yang mula hidup, mula ada dunia, ada manusia, daripada Adam ni semua jadi utuh-utuh juga. Penuh pada masyarakat, luar-luarnya. Ratus juta ribu orang ada, ribu juta orang dalam tu. Berapa ramai lah pada mula ada manusia yang sampai kiamat. Maka dia panggil malaikat Israel, apa namanya, Israel. Israel ni cabut nyawa kan. Israel, you cabut nyawa orang tu, yang ambil tarik nyawa sekarang masuk balik ke dalam dia. Masuk kembali. Bila masuk kembali, maka danlah kawasan pada mahsyar itu dibahagi kepada 3 kompartmen, 3 bahagian. Satu bahagian di penjuru, di pinggir neraka. Ada satu padang di pinggir neraka. Di sini segala orang kafir semua pergi ke situ. Pergi situ terus masuk neraka, pergi situ terus masuk neraka. Dalilnya ayat 16 dalam surah Zumar. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futiyat abwabuha wa qala qadanatuha. Saya tak mau cerita panjang-panjang. Wasiqal dia halau, dia elak orang-orang kafir ni masuk ke dalam neraka banyak-banyak sampai ke neraka. Sebelum tu anak Allah tanya, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futiyat abwabuha wa qala qadanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum. Orang kafir, kamu, bukankah masa hidup dulu aku hantar rasul aku, pesuruh aku, wakil-wakil pada ulama aku cerita kepada kamu tentang aku ini Tuhan kamu, kau jumpa aku ini ada tak? Qalu bala, dia ada. Habis siapa aku tak semua aku? Aku ikut tok nenek aku, moyang aku, semua itu kebiasaan aku. Maka dia kata, dalam tu dia kata apa? Sila terjun masuk dalam neraka. Sebab kau tak anggap aku sebagai Tuhan, ni aku nak bagi balasan, kau masuk neraka, terjun. Semua yang lalu tu ditanya terjun. Api neraka pun marah-marah. Satu komitmen. Komitmen yang kedua ni ialah orang yang mengaku dirinya Islam, percaya kepada Allah. Sebab itu di dalam pengajian kita, ulama memberi 2 perkataan dalam mencari Allah. 2 perkataan. Pertama dia kata Rabbani. Pernah dengar kata Rabbani? Rabbani. Apa maksud Rabbani? Rabbani ni menyebabkan kita sembah Allah, menyebabkan kita semayang, menyebabkan kita puasa, menyebabkan kita bergaji. Itu Rabbani. Takut kepada Allah, kerana itu Allah tak nak sembah dia. Tapi tak cukup dengan takut kepada Allah dan sembah Allah saja. Dia ada lagi satu perkataan nama dia, apa nama ni? Rububiyah. Tadi Rabbaniyah, ni Rububiyah. Rububiyah ni ialah ilmu yang kita nak buat ibadat sampai kepada Allah mengikut peraturan yang diberi oleh syariat Allah. Nak semayang, jangan semayang, takkan nak semayang maghrib dalam waktu Isya. Tak semayang langsung lagi tak boleh, pasal masuk untuk kena semayang. Tengok di kita punya apa namanya waktu semayang ada tulis, inna solat takanan ala mu'minin, kita mampu tak? Semayang di fardu mengikut waktu, jangan tak semayang lah waktu dia. Tak semayang, man taraka solat muta'amidan faqad kafara jaharan. Ini jadi masalah besar. Siapa tinggal semayang dengan sengaja, kafir terang-terangan. Tapi kafir ini bukan kafir murtad. Kafir macam orang kafir tu, pasal dia mengucap syahadat, dia tak murtad lagi. Tapi tak semayang berdosa cukup besar betul. Tapi hadis ni cakap macam orang murtad, macam orang kafir tu. Bukan perangai dia kafir. Dan orang kafir tak semayang, dia tak semayang, sama lah. Sebab itu saya sebut awal tadi,
Kenapa kita tak mau masuk ke masjid, suruh kita semayang? Orang tengok, oh, ini jangan mama, ini betul-betul orang Islam ni, dia semayang. Orang jenis ini, dia akan masuk dalam rumah yang lain. Hak yang tak semayang ni, mengaku tuan ada, dia duduk dalam kompartmen di bawah sejengkal matahari atas kepala. Ini yang sakit ni, matahari jengkal di atas kepala. Muka dia hitam lah tu, muka hitam. Ayat 106 surah Ali Imran. Yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fasuqul adzab bima kuntum takfurun. Hari itu wahai Muhammad, al-yawm dia kata sudah lupa, baru baca ayat tadi. Hari itu kami putihkan muka mereka dan kami hitamkan muka mereka. Yang mata biyadu wujuhum wa taswaddu wujuh. Hari itu ada yang kami putihkan muka mereka, ada yang kami hitamkan muka mereka. Sebab apa hitam muka? Sebab apa? Senang saja. Tak basuh wudu, tak ambil wudu tiap-tiap hari. Sebab itu Rasulullah tanya kepada Abu Zar, wahai Abu Zar, kalau rumah kamu di seberang sungai, kamu berulang-alik 5 kali, adakah kotor pada kaki kamu pasal ada basuh air sungai? Abu Dhar kata tak kotor. Aku nak beritahu ceritalah kepada orang Islam semua, itulah wudu. Kalau kamu basuh 5 kali, muka kamu bersih. Inilah yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh. Hari itu ada kami putihkan mereka, ada kami hitamkan mereka. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhum, ada pun orang yang hitam muka mereka, duduk di bawah matahari dekat atas kepala. Allah tanya, akafartum ba'da imanikum, kamu buat kerja kafir setelah kamu mengucap kalimah syahadat kepada semua aku? Akafartum ba'da imanikum fadzuqul adzab bima kuntum takfurun. Kamu terimalah matahari dekat atas kepala apa yang kamu ingkarkan turunan aku. Sajalah cakap tegas juga. Ini sebagai satu pujukan kepada kita. Marilah kita semayang dengan berhentilah 5 waktu saja bukan lama. Kita menyeduh agama oksigen Allah 1440 minit, 24 jam kali 60 minit, 1440 minit. Tak bolehkah 40 minit kita pulang balik kepada Allah oksigen ini? Apa dia 40 minit? Sembayang subuh 5 minit. Mana 5 minit? 4 minit aku 2 rakaat 4 minit. Subuh 4 minit. Zuhur 10 minit 4 rakaat, 4 kali kepuak, 4 kali Allah Akbar, Allah Akbar, 4 minit ya. Ini 10 minit. Asar 10 minit. Tadi berapa? 4 kan? Campur 10, 24 minit. Campur maghrib tadi 6 minit. Jadi berapa? Berapa dah? 30 minit kan? 30. Campur sembahyang asar, Isya kejap lagi 10 minit. 40 minit. Daripada 1440 minit, 40 minit pulang balik kepada Allah. Lagi 1440 minit kita punya. Takut sangat kan? Bukan lama. Tapi itu cara biasa saja kan? Macam ayat yang saya baca dalam surah tadi ni, aqimis solat tadi dulu kisyamsi ila wasakillah wa Quran al-fajr. Itulah ayat dia. Diri kala semayang mula daripada gelincir matahari sampai ke malam sampai sekarang. Dan jangan lupa semayang subuh pagi. Kerana semayang subuh tu 2 malaikat akan ambil catatan. Malaikat turun ambil catatan, malaikat nak naik pun membawa catatan naik ke atas. Maka kita digalakkan semayang sunat. Digalakkan sangat semayang sunat. Lepas tu Nabi ni Datuk Semayang kamu kata, semayang jangan tinggal sama sekali. Lepas itu satu lagi dia kata, sentiasa saya kata bersedekah tadi kan, sentiasa selawat Nabi. Selawat Nabi jangan tinggal kalau dapat syafaat dia. Lepas itu banyak bersedekah. Kena bersedekah hidup ni, jangan kedekut sama sekali. Pasal apa? Kalau kita tak mau sedekah, kedekut sangat, kita buka Al-Quran, surah Al-Munafikun ayat 10. Saya ingat saya boleh baca ayat ni. Ada dah, buka-buka ada terus. Dengar ya. Jalan lama ceramah ni lepas cukup-cukup kan. Saya takut sekali ni dapat ceramah, so tak ada ahli dah.
garang sangat ni. Tak kisahlah. Tapi prepare saja. Sebab saya rujuk pada Al-Quran ada je. Apa kata dia? Dia kata, silap pula tadi. Dia kata apa? Saya baca 3 ayat dia lalang ceramah, baca bila kat senang, mula pikul. Kita balik boleh dalam dekat nak tidur gunung-gunung. Ayat nombor 9 dia kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang yang beriman, ni kita yang semayang ni, kita beriman ni. Kita semayang ni. Kalau tak semayang tak beriman lah. Islam je kita tak semayang. Tapi ya ayyuhalladzina amanu wa beriman, artinya orang semayang. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan kamu dilalai cuaikan dalam hidup ini kerana sangat menjaga hartamu sampai lupa pada zikrullah. Wala auladukum, dan jangan sangat manja anak kamu, bela jaga anak kamu sampai abaikan tak semayang, tak ingat kepada Allah lah, tak mau zikir, tak mau tasbih, tak mau apa. An zikrillah, pada mengingati Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Kalau siapa amal sebenarnya dia rugi. Allah kata dia rugi. Kemudian Allah pujuk kita dengan memberi panduan apa dia nak buat, apa kita nak buat. Dia kata wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati adakumul maut. Oleh itu berbelanjalah dengan apa yang Allah rezekikan kepadamu. Ini yang sebut pasal sedekah tadi ni. Berbelanjalah apa yang Allah rezekikan kepadamu ke jalan Allah min qabli ayati adakumul maut, sebelum anda didatangi kematian. Bila kita dah mati, kita ditanam dalam kubur. Allah kata apa? Allah kata, wa yaqulu rabbi laula aqartani ila ajalin qarib asaddaqu wa akun minas solihin. Tuhanku, kalau bolehlah cuba engkau panjangkan sikit umur aku, jangan mati aku cepat. Tapi dah datang dalam kubur dah. Minta nak keluar balik daripada kubur. Laula aqartani ila ajalin qarib, ni Allah kata. Sebelum kita mati Allah ingat kita yang hidup ni. Allah kata, wa yaqulu rabbi laula aqartani ila ajalin qarib. Kalau kau panjangkan sedikit umurku, sikit kau Tuhan, ajalin qarib, sekejap saja. Pak sedekah ketika itu kena sedekah. Bila aku dah kena sedekah. Sampai malaikat sebelah tu dengar macam tu saja. Malaikat kata, too late baby. Cakap putih tu, putih. Too late. Dah lewat dah habis dah, kau dah mati dah. Sebenarnya kau dah minta. Dia kata, pasodaka wa aku minas soleh. Aku nak bersedekah, nak jadi orang yang soleh. Barulah teringat nak jadi orang baik. Ini selalu supaya kamu ingatkan. Maka Allah balas balik, walan yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah sama sekali takkan panjangkan umur kamu bila sampai ajalnya. Wallahu khabirun bima ta'malun. Allah tahu perangai kau masa kau hidup tu, apa kamu buat. Apa kamu buat masa kamu hidup dulu. Sekarang baru nak minta, telah dah lambat. Jadi itulah banyak bersedekah. Jangan tidak ya. Orang nak buat subuh, nak buat masjid, nak buat apa, sedekah. Sekolah pun sedikit sedekah. Alhamdulillah. Jadi itulah perkara yang diingatkan. Dan satu lagi, dia kata ada 4 tadi ya. Pertama, sembahyang jangan tinggal sama sekali. Kedua, selawat kepada Nabi. 3, banyak bersedekah. Dan keempat ni terlupa dah. Tadi tu ingat-ingat nak cakap, tak jadi cakap. Apa namanya, menghubungi silaturahim ya. Jangan bergaduh, jangan berkelahi. Hubungi silaturahim. Sebab dia adalah Quran, dia ada lain. Dalam Quran ada sebut tentang hubungan silaturahim. Jangan bergaduh. Okey. Habis ya. Jadi kita buat kesimpulan daripada apa yang ceramah pada awal sampai sekarang ini. Mari kita letakkan diri kita sebagai orang Islam yang beriman. Kerana apa tahu? Di padang mahsyar besok, kita ada 3 kompartmen. Satu kompartmen kawasan yang orang kafir dihidupkan oleh Allah, diletakkan di penjuru pintu neraka, buka pintu neraka, mereka jatuh. Setelah Allah tanya, mengapa tak sembah aku?
Terajak ambil jatuh. Ini bersiri-siri lah, masuk. Dia kira siapa yang hidup awal dia masuk neraka dulu, yang zaman akhir ni masuk belakang sikit. Jadi ikut gerombolan lah. Begitu juga yang duduk dekat sini. Yang sini tu pendek kata, jadi tu semua orang lama hidup kan, baru hidup kan, semua diposok masuk di bawah matahari je ke atas kepala. Maka mereka akan dibakar kerana wajah mereka hitam. Wajah mereka hitam. Wa ammal ladzina suwadat wujuhum wa ammal ladzina byadat wujuhum fi rahmatillah. Ada orang yang di wajah mereka putih, mereka adalah rahmat Allah. Hum fiha khalidun, kekal abadi. Muka putih, walaupun kita hidup ni muka kita ireng sikit. Tahu ireng? Ireng orang Jawa kata ireng. Masa hidup tu wajah dia tak putih hitam. Tapi bila di pada masa dandan wajah dia jadi putih. Ada pun orang yang putih muka dia macam orang putih duduk tu, awal cantik, tapi dia akan jadi muka hitam di pada masa besok. Maka duduklah berenang berapa lama nak kena matahari je ke atas kepala. Bila sampai masanya, kalau kita buka balik dalam surah Sajadah, dia kata apa? Surah Sajadah dia kata apa? Bila dia duduk di pada masa tu, Sajadah, Allah nak mencari pula ayat ni, dia lambat kan. Kalau jumpa Sajadah cepat-cepat saya nak baca. Sebab selalu bila pagi apa nama ni, hari Jumaat, ada surau, ada masjid yang imamnya membaca surah Sajadah. Jadi bila sampai ke Qurrus sujadah wasabahu bihamdi wa hum la yastakbirun, kita diminta untuk apa namanya sujud sajadah kan. Tapi dua ayat sebelum ayat itu dia bunyi macam lain. Dia memberi tahu tentang orang-orang yang apa nama ni mujrimun tadi. Ialah saya nak tuan-tuan tak ingat dulu bila baca ini tersebut je terus datang kepala benda tu. Sekarang nak kena cari dulu. Cari pun tak jumpa tu, cari jumpa tak apa. Kan? Dia kata apa? Walau tira, ingat tak? Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Allah kata kepada Nabi, walau tara idil mujrimuna, Muhammad, kalau kamu tengok orang mujrimun, izin punya tiba-tiba orang mujrimun di pada masyarakat ni, di bawah matahari di kata kuala nasib kisuruh usim darabiyah, ketika itu cangak-cangak mencari Tuhan mereka, tak jumpa cari Tuhan daripada masyarakat, cari Tuhan nak kisuruh usim. Maka bila dia rasa Allah ada tapi dia tak nampak. Orang yang wajah putih dia nampak ila rabbiyah. Dalam ayat tu dia kata apa? Ila rabbiyah nazilun. Ila rabbiyah nazilun. Ada satu ayat. Tapi orang ni dia tengok tak nampak. Dia cangak-cangak dongak-dongak cari Tuhan mereka tak nampak. Bila tak nampak dia kata apa? Rabbana absarna farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Wahai Tuhanku, serik sangat dah duduk di bawah matahari di atas kepala dia, tak larat sangat dah. Dia terbakar jadi balik, terbakar kulit jadi balik, dia tak larat sangat dah. Boleh tak engkau kembalikan kami ke dunia sekejap saja? Kami dah cukup yakin apa yang kamu janjikan tu. Macam tadi jugalah, malaikat kata culik dalam lambat. Dia tunggu sampai situ hingga sampai ke Yaumul Mahsyar, Yaumul Hisab. Habis itu pergi Yaumul Hisab, berdiri depan Allah. Okey. Ayat terakhir kita nak baca pada hari ini supaya nak menyedarkan diri kita lah. Yang kita duduk pada masa ini, mungkin kita ini kalau buat seluruh ibadat dengan lengkap. Contoh. Dalam Quran kata wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu Islam. Islam tu kena buat rukun Islam tu 5 habislah. Mengucap syahadat sudah. Sembahyang sudah. Puasa sudah, zakat sudah, haji umrah tak pergi, kacau. Duit ada, tak boleh. Kena cari duit, kena pergi juga. Haji memang tak boleh pergi sekarang, tak boleh. Kurang-kurangnya pergi umrah, sekurang-kurangnya pergi umrah. Maka teman sekarang kalau pergi umrah kena pergi cari Andalusia Travel and Tours Berhad. Dia masuk dia punya jarum dah.
Kena pergi buat umrah. Setidak-tidaknya dia nampak Kaabah, dia pergi tawaf. Sekurang-kurangnya cukuplah 5 rukun. Bila 5 rukun ini nak pergi tawaf kena basuh muka, itu membersihkan muka kita jadi muka putih. Nak semayang kena tu di depan Kaabah pula tu kita berdoa kepada Allah, semua doa kita diterima dan keampunan istighfar kita diampunkan oleh Allah SWT. Kita bersih. Lepas tu dia kata wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali lengkap Islam kamu. Dan Allah akan ampun dosa bagi orang yang kat Islam ni. Apa saya cakap sini? Orang yang dah cukup ni, mungkin dia duduk bersama Rasulullah di bawah payung Aras. Dia ada satu kompartmen lagi duduk bersama dengan para ahli ulama, para orang soleh, para syuhada solehin. Orang itu dibuat duduk bawah payung Aras. Dia tak kena panas, dia tak nampak matahari je kat atas kepala, dia tak ada agak. Dan macam mana dahaga di situ ada perigi Kausar atau perigi Haud penaan Rasulullah SAW. Sebab itu bila kita pergi tawaf pusingan yang kelima dalam ibadat umrah kita, kita akan baca doa ini. Allahumma azillani tahta dhilli arsyika yawma la ilaha illa wa la baqiya illa wajhuk wasqini min haudi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarbatan hani'atan lana ba'da abada. Kita minta kepada Allah. Hanya doa ini hanya ada dalam tawaf yang kelima saja, tak ada tempat lain. Kita minta lah. Janganlah pergi tawaf asyhadu selfie je. Kan? Pergi baca doa ini. Ya Tuhanku, kami minta berlindung nak duduk di bawah payung Arab sama Rasulullah, nak minum secangkir air, seteguk air kepunyaan perigi Rasulullah SAW yang tak dahaga selama-lamanya. Artinya kita duduk dengan Rasulullah. Walaupun tak sempat nak jumpa dia, pasal terlalu ramai orang nak jumpa, tapi kita akan jumpa dengan ulama yang mengajar kita jadi baik. Siapa ulama yang mengajar kita jadi baik, kita akan kenal balik. Ulama tu akan tunggu kita di sana. Sebab al-ulama warasatul anbiya. Hari ni ulama apa yang nak kotor habis dah? Okey, alhamdulillah. Cumanya saya nak cerita sebagai ayat-ayat terakhir. Ayat 13 dalam surah dalam surah Al-Isra, dia kata apa? Ni cerita pasal orang nak masuk surga masuk neraka ni. Allah kata apa? Wa kullu inasin alzamnahu ta'ru fi unuki wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqa mansyura. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Allah kata siapa-siapa yang duduk di padang mahsyar, dia mesti melalui satu hari yaumul hisab. Maka dia berdiri di depan aku. Wa kullu inasin, setiap orang alzamnahu ta'ru fi unuki, duduk depan aku ambil hamburan tulisan-tulisan yang dia buat jahat, buat baik itu, aku hemburkan di atas kepala mereka. Kan? Wa kullu inasin alzamnahu ta'ru fi unuki, aku sebarkan kertas di atas kepala mereka tulisan tentang baik dia. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqa mansyura. Di hari kiamat tu aku lemparkan buruk baik dia dalam tulisan kitaban yalqa mansyura. Kitab artinya tulisan selai-selai, aku lempar di atas pundak mereka, kau kutiklah yang baik belah kanan, yang jahat belah kiri. Jadi cuba kita tengok kertas yang ditulis berapa banyak ya. Yang banyak. Jadi kita buktikanlah. Kalau itu cakap dalam Quran, kita buktikan. Nak buktinya senang saja. Okey, katakan seorang manusia itu dia hidup 60 tahun. Amalan dia dikira, kita katalah balik dia umur 15. Ada yang umur 14, orang perempuan ada umur 12, tak apa, kita ambil tengah-tengah. Umur 15 sampai umur 60. Artinya dia telah dicatat oleh malaikat selama berapa tahun? 45 tahun. Okey, kita ambil 45 tahun, kita kali dengan 365 hari. Ini ujian kalender. Kalau Islam kalender 356. Kalau kita ambil ujian kalender 365. Kalau ambil Islamnya 356. Tak apa, kita ambil pasal umur kita kira Mak Saleh punya hari bulan. 45 tahun kali 365, jawab dia 16,425 keping kertas. Kali kedua, hak sebelah kiri 16,425, hak belah kanan 4,205.
Hak belah kanan kalau kita buat baik, tulisan dia penuh dalam kertas itu. Kalau tak buat, kosong. Hak belah sini begitu juga. Kalau kita buat jahat, penuh tulisan. Kalau diampunkan, jadi kosong. Itulah kena pergi umrah, kena sembahyang, kena minta ampun supaya cepat dia terima taubat kita. Jadi kalau 16,425, kalau sebelah sini banyak sangat tulisan tak diampunkan, memang kita buat jahatnya. Janganlah kata sangat, memang buat jahat. Kan? Banyak, kecil tak besar, jahat memang ada. Asal ada mata, ada telinga, memang. Kan? Kecuali orang sangat, tu lainlah sikit. Habis lagi masuk tabligh tu kurang sikit dia punya dosa. Ni ramai ikut tabligh ni. Tapi kita dunia dunia moden sekarang ni mana nak suka ikut tabligh ni. Tinggal anak 3 minggu duduk 40 hari di sana sini. Kan disuruh saya tu tiap minggu ada orang tabligh, saya tak ikut pun. Kan, tak apalah. Tu saya kira tu lagi. Maksud saya, bila lalu daripada Allah, Allah akan tengok, Allah kata, "Iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba." Hai manusia depan aku, engkau sendiri hukum hitamlah banyak mana kau buat baik, kau mana menjahat, engkau sendiri lah. Iqra' kitabaka, kau baca sendiri tulisan kamu yang kamu tulis sendiri tiap-tiap hari. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Diri kamu sendirilah hisab balik, kira balik. Habis kalau dah belah penjahat tak diampun oleh Allah, beratlah. Nak bila dah buat jahat tak maulah buat baik, sikit tulisan kertas kosong yang banyak. Allah kata, "Wa man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira." Siapa yang amal ibadat dia belah kanan banyak, kami akan kira dengan cicir-cicir halal dia masuk surga. Siapa orang ni? Orang yang duduk di bawah payung Arab bersama dengan para ulama dan rasul. Orang ini tak banyak kita, dia terus terbang pergi masuk surga. Ni yang duduk daripada mahsyar ni, yang dosa banyak tak terampun ni. Jadi kita nak elak supaya jangan jadi orang mujrimun. Alam ahad ilaikum ya bani adam wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun bin wa an i'buduni hadza siratal mustaqim. Saya baca ayat ini sebab saya percaya. Saya percaya surau kita ini selalu baca Yasin kan. Jadi baca Yasin, ayat yang saya baca tadi boleh ingat tak? Bila wamtazul yawma ayyuhal, ingat tak? Oh, ini makna yang Ustaz cakap ni. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Bersedialah oleh orang jahat mujrimun. Alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan. Bukankah aku janji melalui nabiku, melalui Quran, alla ta'budu syaitan, jangan sembah syaitan. Innahu lakum aduwwun min. Dia adalah seru yang nyata bagimu. Wa ni'buduni hadza siratal mustaqim. Kalau sembah aku, rajin sembahyang, inilah jalan yang mustaqim, jalan yang betul. Itu di antaranya. Bila saya baca sikit, bila kita baca Yasin itu, ini yang Ustaz baca tu hari, sekurang-kurangnya kita tadabbur dengan Quran, kita ambil iktibar daripadanya. Jadi saya ingat setakat itu dah lama. Saya pun tadi terlupa nak tengok jam. Rupanya pukul 9 dah. Waktu pukul 8.40 tadi dah berhenti. Dia terajak sikit, tak apalah. Sebab sekali-sekala hari itu jadi macam tu. Rasanya baru 2 kali buat saya mari sini kan. Rasanya tak 2 kali. Jadi saya ingat setakat tu saja dulu. Ada apa-apa soalan ke? Kalau ada apa-apa soalan silakan. Kalau tak ada, kita boleh berhenti cepat sikit. Tak banyak soalan, boleh cepat berhenti kan. Nampaknya tak ada Aku tak ada, setakat itu saja. Saya ingin memohon maaf banyak-banyak dengan cakap yang agak tegas ini. Sebagai seorang pendakwah, saya cakap terus terang saja. Saya ingat, saya rasa saya tak terlanggar apa-apa. Kalau terlanggar apa-apa, ikut suka dia orang nak buat apa pun kan. Orang-orang di surau tak kena menang, saya je lah kan, tak ada masalah. Tapi atas dasar memberi dakwah ini, saya kena cakap benda yang terang, tak mau bersembunyi langsung. Jadi biarlah kita berada dalam suasana, tak payah rasa ragu-ragu dah. Ini adalah betul. Hingga sampai kalau kita tengok macam Profesor tadi keluarkan hukum, siapa pergi tawaf dengan memakai ihram sedangkan dia berbohong kepada Allah, jadi ini tak boleh pakai. Walaupun dia seorang alim ulama jadi bersyarah, tak boleh pakai dengan memberikan pandangan ikut suka hati dia. Sebab benda tu tak ada ala hukum yang original. Dia pergi buat-buat sendiri, itu tak boleh. Kita tak nak macam itulah. Maka dengan kata-kata itu, yang baik kepada Allah, yang tak baik kepada diri saya sendiri, sekiranya ianya menjadi pelajaran, tidak ada lain melainkan
ada satu yang apa namanya kita sebut tadi ini, apabila mati anak Adam betul-betul amalan meningkat 3 boleh bantu. Satu sedekah jariah, bersedekah lah. Yang kedua au ilmu yang tak bagi. Ini penting. Ilmu yang kita bagi ke orang yang pakai. Inilah akan memberikan rahmat kepada orang yang mengajar. Yang ketiga, awal dari soleh yang kamu laut. Kita anak yang soleh sentiasalah berdoa kepada ibu ayah kita. Semoga Allah akan mengampunkan mereka walaupun mereka sedang berada di kubur, insyaAllah. Aku luka lihada wa astagfirullahaladzim li walakum lisairil muslimin muslimat wal mu'minin wa ya fawzal mustaqbilin wa ya najat taibin. Sedikit doa ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa barik lana fi. Allahumma adili rahmata wal maghfirata wassalamata wal iftal barakata alaina jami'a. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannatal abrar ya aziz ya ghaffar ya amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin ala alihi wasma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.